Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang bagi kita boleh kita mari bertemu pada kali ini melalui Ruang Minda. Maka Ruang Minda pada kali ini nak mari berkecek sikit tentang hal jenayah di dalam golongan kanak-kanak. Oleh kerananya sekarang kalaulah kita tengok berita-berita banyaklah berlaku jenayah dan penjenayah saat itu adalah kanak-kanak. Di mananya seperti kita dah tengok berita budak bunuh orang, budak berdek orang di dalam market, di dalam hang apa gitu. Jadi acak boleh kita dengar berita-berita kata ada kanak-kanak saat itu jadi penjenayah, jadi pembunuh, hidup bunuh orang macam-macam. Sekarang hak dok timur sekarang. Maka seperti mana sekarang ni kita dok tengok tu kadang-kadang kalau lah turut undang-undang hak negara, turut undang-undang hak setengah-setengah negeri tu, dia kata apabila kanak-kanak menjadi penjenayah ataupun bunuh orang gapo gini, kadang-kadangnya tak kena duk masuk got, tak kena duk gapo orang panggil hukum bunuh balah tu tak ada. Oleh kerananya kalau turut kebanyakan di dalam negeri-negeri dalam dunia sekarang ni, kalaulah turut masalah budak apabila bunuh orang tu, jadi tak kena duk masuk got gapo gitulah kebanyakan negeri. Cuma budak saat ni tu kena gi duk di dalam setahan pinit kebanyakan. Lepas tu satu lagi nya istilah panggilan budak saat ni tu. Jadi tak sama. Tu kalaulah turut undang-undang hak negara Thai kok, budak saat ni tu kena sampai 15 lu lah baru tak panggil budak tapi panggil yawacon. Lepas tu nak boleh lepas kepada yawacon pula tu kena umur 18 naik gi. Tu panggilan. Jadi masalah hukum bunuh ni kalau turut negara Thai kok, kalau orang saat ni tu rendah daripada umur 18, jadi tak kena duk naik masuk got, masuk jeb seperti orang biasa dah lah turut undang-undang sia tu. Jadi umur kalau belum daripada 18 ni sekadar hidup di setahan pinit. Jadi masalah umur pun agak kata beza jugalah di antara undang-undang dunia sekarang dan juga undang-undang kalaulah turut agama tu agaknya berbeza. Maka pada kali ini ni insya-Allah saya nak berkecek sikit tentang budak. Kita kata apabila dia saat ni tu pergi bunuh orang, maka di sudut hukum Islam ni lagu mana? Di sudut hukum Islam. Saat ni kita berkecek tentang undang-undang dunia hak mana kita dah tahulah. Cuma di sudut hukum Islam ni apabila berlaku jenayah ataupun berlaku pembunuhan, apabila berlaku pembunuhan salah satu perkara kejadian tu, dia kena tengok kepada 3 syarat. Orang saat ni tu, pembunuh saat ni tu, orang jurubuat saat ni tu, kena tengok 3 syarat atas dia. Kalaulah cukup 3 syarat atas dia, jadi makna kata dia tu kena ambil hukum. Kalaulah tak cukup 3 syarat, bagi dia saat ni tu tak ada kena ambil hukum lah, bahkan adalah hukum yang lain mengikut agama Islam. Yang pertamanya apabila orang saat ni tu pergi buat satu jenayah ataupun pergi bunuh orang ataupun gitai orang macam-macam lah. Kena tengok kepada yang 3 perkara, 3 syarat. Yang pertamanya tengok dulu dia tu berakal ke tak. Seperti mana kita kata kalaulah orang gila pergi bunuh orang. Ni tak bila lah, oleh kerana satu dia ilaka, dia gila. Ataupun dia saat ni tu orang panggil seolah-olah kata tak khabar diri. Seperti orang kata dia jadi. Apabila jadi tu pergi bunuh orang. Orang panggil hilang akal di situ masa tu. Ni mengikut Islam dia tak masuk dalam bilangan hak kena ambil hukum berat atas dia, adalah di segi Islam tu. Ini syarat yang pertama. Tetapi masalah berakal ni,
Kalulah orang saat ni tu gila dengan sebab dia buat sendiri. Seperti mana dia saat ni tu makan hubak sehingga siapa jadi gila, ataupun dia pergi minum arak siapa jadi helak akal, lepas tu dia pergi bunuh orang. Hak ni Islam tak bila helak akal tu. Helak akal hak pasal buat sendiri ni kena hukum penuh-penuh. Di atas dia tu kena tanggung hukum penuh. Tu syarat yang pertama dalam Islam. Apabila orang pergi buat gapo-gapo sekara kepada orang, ia kena tengok pada 3 syarat. Yang pertamanya iaitu berakal saat ni. Syarat yang kedua iaitu baligh. Orang hak buat saat ni tu baligh ke tak? Tu Islam yang tengok situ. Orang buat saat ni tu baligh ke tak? Maka kalulah dia baligh mengikut Islam, kena ambil hukum tadi. Kalulah dia saat ni tu tidak baligh lagi, bagi Islam tak ambil hukum tadi, cuma adalah hukum lain bagi. Tu. Seperti mana masalah baligh pula, beza sikitlah. Beza sikitlah masalah baligh mengikut Islam dan juga baligh mengikut undang-undang dunia sekarang. Di mananya baligh kalulah turut Islam, yang pertamanya iaitu kena umur sampai 15. Kalulah orang saat ni tu umur sampai 15, bagi orang Islam baligh dah. Dibilang kata baligh dah. Ataupun dia umur tak ada sampai 15 tetapi dia sudah mengeluarkan mandi. Ataupun biasa ngigah dah. Ngigah, orang panggil ngigah wiya basah. Keluar air mani dah. Kalulah dia biasa keluar mani dah walaupun dia tak sampai umur 15, orang itu sudah bila akhir baligh dah bagi orang Islam. Hak ni hukum Islam gini. Tetapi kalau undang-undang dunia nak bila balik undang-undang dunia iaitu umur 18. Yang ni beza sikitlah antara hukum Islam dan juga hukum-hukum dunia. Ni syarat yang kedua. Apabila orang saat ni tu buat ataupun bunuh ataupun godeng apa-apa sekarang, tah orang tu kena tengok syarat-syarat ni. Seterusnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga saat ni tu dia kita tengok pula dia saat ni tu kena paksa ke tak. Orang hak buat saat ni tu kena paksa ke tak. Masalah kata kalaulah dia budak, dia pergi kena paksa, hak tu tak nak kecek lah. Misal kata orang tua, dia pergi bunuh orang, tetapi dia bunuh orang tu dengan sebab orang paksa dia. Paksa ni salah satu juga dalam hukum Islam, bila kata orang tu saat ni tu kena hukum berat ke tak berat, tengok juga. Jadi kecek melendah bagi hukum Islam tengok kepada 3 perkara ni lah. Kalaulah orang saat ni tu ada cukup 3 syarat ni, kena ambil hukum tadi ya, temti. Kalaulah dia bunuh orang, kena bunuh balas. Ni hak hukum Islam. Kalaulah kita kata tak cukup syarat seperti budak kena pergi bunuh orang, bagi Islam tak masuk dalam 3 syarat ni lah kalaulah budak. Oleh kerana kalaulah dia tak balik. Tu. Maka lagu mana di dalam Islam? Kalaulah budak saat ni tu pergi bunuh orang, maka jelas di dalam Islam bahawasanya kalaulah seorang budak pergi bunuh orang ataupun pergi berdeka macam-macam lah, buat orang mati dengan sengaja, maka di atas dia saat ni tu tak ada kena bunuh balas lah budak tu. Cuma keluarga dia saat ni tu kena bayar dia. Tu kena bayar dia. Kena tapi tak keluarga dia, orang hak jaga dia, wali dia. Tu budak saat ni tu tidak kena hukum bunuh balas lah. Kalau orang balik, orang mukallaf, apabila dia pergi bunuh orang dengan sekelain, di atas dia kena bunuh balas. Tapi kalaulah budak, tidak kena bunuh balas atas dia. Cuma di atas keluarga dia saat ni tu, orang hak jaga dia saat ni tu, ataupun wali dia saat ni tu, kena bayar dia. Jika dia kuasa. Jika wali saat ni tu kuasa bayar. Kalaulah tak kuasa bayar, ia ada hadis Nabi SAW sebut. Hadis Nabi SAW ada sebut yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Imran bin Husain katanya Nabi SAW ada sabda. Dia kata,
anna gulaman li unasin fuqara qata'a uzuna gulamin li unasin aghdiya fa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'a. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pernah berlaku bahwasanya ada seorang kanak-kanak pakai miskin. Gi potong telinga anak orang kaya. Lepas tu gi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi buat lagu mana? Nabi tak ambil hukum gapo-gapo. Nabi tak ambil hukum gapo-gapo. Oleh kerana gapo? Sebab dia tu pakai miskin dan wali dia saat ni tu kecek mudah-mudah tak ada modal, tak ada duit untuk nak bayar dia. Apa? Tu pada hari tu kita kecek mudah-mudah Nabi tak ambil hukum oleh kerana dia pakai miskin. Tetapi ulama kata walaupun dia saat ni tu tak boleh bayar pada hari tu, tetapi bagi dia tu satu tanggung. Tanggung kata apabila dia ada pasti dia kena bayar. Apabila dia ada pasti kena bayar. Jadi kecek mudah-mudah kalulah ketika berlaku saat ni tu dia tak ada duit. Dia tak kuasa nak bayar. Wali saat ni tu, pak budak saat ni tu, orang jaga budak saat ni tu tak kuasa nak bayar. Okey, tak kena bayar semasa tu. Tetapi bagi wali, bagi orang cara budak saat ni tu satu tanggung bagi dia ibarat supaya satu hutang atas dia. Apabila dia kuasa, dia kena bayar. Iaitu dia. Orang panggil dia. Lepas tu bagi kanak-kanak kak dalam hukum Islam kak tidak kena bunuh balas lah. Yang mana di dalam Islam kalulah bukan kanak-kanak, kalulah dia tu berakal sengaja bunuh tidak dengan paksa gapo, hukumnya bunuh balas. Ini orang panggil hukum kanak-kanak yang mana sekarang ni banyak berlaku lah di dalam dunia kita sekarang ni, di zaman kita sekarang ni. Maka hukum Islam beginilah rupanya. Ke atas kanak-kanak apabila dia saat ni tu pergi bunuh orang. Iaitu mak pak dia, orang cara dia ataupun wali dia kena bayar. Ni hukum Islam, orang cara dia tu kena bayar. Mengikut hukum Islam. Cuma kanak-kanak saat ni tu kena bunuh balas tak? Tak. Jika dia kanak-kanak. Tapi masalah lah ni hak di tempat kita lah, iaitu masalah hak umur. Kalulah kebanyakan dok berlaku lah ni orang tu umur 15 dah, tetapi hukum dunia ni dia tak ada bila situ, dia bila 18. Cuma nak ayat atau hukum Islam bila 15. Bagi orang hak tak biasa keluar mandi lah. Tetapi kalulah orang hak biasa keluar mandi, tak kira dia umur berapa, walaupun dia umur 11 tahun tapi dia biasa keluar mandi dah, dibila kata balik. Budak tu dibila kata balik dah. Ni nak ayat atau orang balik hak Islam dengan hak bukan Islam ni beza cara pilih. Beza cara ukur. Tu oleh itu pada hari ni alhamdulillah kita dapat tahu munasabahnya sekarang berlaku begini rupa di dalam masyarakat kita, iaitu di kalangan kanak-kanak hidup bunuh orang. Maka pada hari ni alhamdulillah kita boleh tahu di sudut Islam apabila kanak-kanak bunuh orang, hukum tu baik marilah kuning weh. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu di dalam Islam kalulah kanak-kanak pergi bunuh orang, dia saat ni tu tidak kena bunuh balas, bahkan wali dia, mak pak dia, orang cara dia saat ni tu kena bayar dia. Tu kena bayar dia. Tu alhamdulillah. Maka pada kali ini ni sekadar ni saja kita boleh buat faham dan insya-Allah kita mari temu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.